Penamatan kontrak terbagi kepada 4 iaitu pelaksanaan, perjanjian, pecah kontrak dan kemustahilan atau kekecewaan. Definisi pelaksanaan ialah penyempurnaan penuh atau penyempurnaan lengkap kewajipan seseorang itu di bawah kontrak. Pelaksanaan kaedah am. Kata lawan Powell menyatakan pelaksanaan suatu kontrak tidak akan sempurna atau lengkap jika ada salah satu pihak yang tidak menunaikan kewajipannya. Seterusnya, tawaran pelaksanaan. Menurut Seksyen 39, pihak pertama tidak hilang haknya dalam kontrak meskipun tidak melaksanakan janji tersebut. Syarat-syarat tawaran pelaksanaan di bawah Seksyen 39 ada 4. Yang pertama, tidak bersyarat. Yang kedua, tawaran dibuat pada tempat dan waktu yang sewajarnya. Yang ketiga, pihak lain perlu memastikan pihak yang menawar mampu melaksanakan janji, dan akhir sekali, pihak lain mesti mempunyai peluang munasabah bagi memastikan barang-barang mengikut spesifikasi kontrak. Terdapat 3 pengecualian kepada kaedah am kata lawan Powell. Pengecualian pertama ialah kontrak boleh bahagi, yang bermaksud kontrak yang boleh dibahagikan kepada 2 atau lebih, jadi setiap kontrak berasingan boleh ditamatkan secara berasingan. Pelantik boleh menuntut bayaran setiap kali satu peringkat kontrak dilaksanakan. Jika kontrak itu membolehkan bayaran dibuat berperingkat, ia menandakan bahawa kontrak itu boleh bahagi. Hornick lawan Isaac 1952. Kemudian, pelaksanaan sebahagian besar. Bayaran berasaskan kuantum merit boleh dituntut jika sebahagian besar dijanjikan setelah dilaksanakan oleh pembuat janji. Hak untuk mendapatkan bayaran terletak kepada beban membayar ganti rugi mengikut kegagalan melaksanakan bagi kontrak. Ianya tidak akan terpakai jika pelaksanaan keseluruhan menjadi syarat duluan. Pengecualian yang terakhir ialah pelaksanaan yang dihalang. Pihak yang dihalang daripada menyiapkan janji boleh menuntut ganti rugi jika belum sempat menjalankan kerja atau berdasarkan kuantum merit. Masa pelaksanaan. Seksyen 47 menyatakan bahawa janji tanpa waktu tertentu harus dilaksanakan secara munasabah. Masa munasabah adalah persoalan fakta. Seksyen 48 memperuntukkan bahawa kewajipan pada hari tertentu boleh dilaksanakan pada waktu urusan biasa perniagaan tanpa permohonan. Seksyen 56.1 menyatakan bahawa janji gagal dilaksanakan pada masa yang ditetapkan, kontrak boleh dipatahkan jika niat menekankan kepentingan masa. Seksyen 56.2 menyatakan bahawa jika masa bukan teras pokok kontrak, pelanggaran terhadap waktu tidak menyebabkan pembatalan kontrak, tetapi pihak berhak mendapatkan pembahasan atas kerugian yang ditanggung. Seterusnya, apa maksud hilang hak tuntut pembahasan? Mengikut Seksyen 56.3, jika penerimaan kontrak dilakukan selepas masa yang ditetapkan, penerima tidak boleh menuntut pembahasan tanpa notis terlebih dahulu. Okey, seterusnya penepian. Masa yang disetujui oleh kedua pihak. Masa adalah teras kontrak. Penepian ada 3 teras keadaan. Yang pertama, masa yang dipersetujui. Yang kedua, diberi notis yang munasabah. Ketiga, mengikut hal kontrak. Masa tidak menjadi teras jika ada penepian, seperti bertulis, lisan dan tingkah laku.
Penamatan kontrak melalui perjanjian. Kewajipan kontraktual dapat dilepaskan melalui perjanjian. Kewajipan kontraktual adalah beban yang harus ditanggung oleh pihak yang terlibat. Keizinan oleh semua pihak berkontrak adalah perlu. Jika sesuatu peristiwa berlaku, semua pihak boleh bersetuju untuk menamatkan kontrak dan salah satu atau kedua-dua pihak akan dilepaskan dari kewajipan. Mengikut Seksyen 63 Akta Kontrak 1950, jika pihak yang berkontrak bersetuju untuk membuat kontrak baru berbanding kontrak asal untuk membatalkan atau mengubahnya, maka kontrak asal tak perlu dilaksanakan. Mengikut Seksyen 64 Akta Kontrak 1950 pula, semua penerima janji boleh membahagi atau menerbitkan semua atau sebahagian pelaksanaan janji yang dilaksanakan olehnya atau meneruskan masa pelaksanaannya atau menerima kepuasan yang difikirkan baik. Inovasi, pergantian kontrak asal kepada kontrak baru dengan persetujuan semua pihak untuk membuat inovasi. Perjanjian baru boleh diguna pakai untuk menamatkan kontrak asal. Ia mengikut Seksyen 63. Pembatalan, suatu kontrak boleh dibatalkan atas persetujuan pihak yang terlibat. Dalam kontrak jualan, penjual dan pembeli bersetuju membatalkan kontrak yang mereka buat sebelum kontrak dilaksanakan. Ia mengikut Seksyen 63. Pengubahan, ia berlaku akibat satu atau lebih terma-terma kontrak diubah atau dipindah. Pengubahan ini sah apabila dibuat dengan persetujuan pihak berkontrak. Ia mengikut Seksyen 63. Remitan, penerima janji meringankan pelaksanaan janji. Sebagai gantian, penerima janji boleh melanjutkan masa. Ia mengikut Seksyen 64. Penamatan melalui pecah kontrak bermaksud apabila pihak yang membuat kontrak itu gagal menunaikan kewajipannya yang ada dalam syarat membuat kontrak, maka pilihan penerima efek kontrak itu boleh melepaskan diri dari kontrak itu, melainkan penerima kontrak itu setuju untuk meneruskan kontrak melalui perbuatan atau perkataan. Doktrin pilihan. Pilihan untuk pihak penerima kontrak itu teruskan kontrak kalau dia nak atau dia mahu tamatkan kontrak sebab pihak berkontrak itu gagal buat apa yang dia mahu dalam kontrak. Oleh itu dia mahu ganti rugi. Seterusnya kesan pilihan. Jika tamat, pihak yang tidak bersalah terlepas dari kewajipan dan dapat remedi, contoh ganti rugi. Jika kontrak diteruskan, pihak yang tidak bersalah boleh dilindungi dalam bawah pasal pengecualian. Seterusnya, prasyarat. Apabila pihak berkontrak tidak tunaikan kewajipan mengikut tempoh, maka pihak tidak bersalah boleh memilih sama ada ingin teruskan atau tamatkan kontrak tersebut. Jika pihak tak bersalah tidak mengetahui tentang dia berhak membuat pilihan, jadi dia tidak berhak membuat pilihan. Kegagalan untuk menamatkan kontrak tidak boleh dikatakan sebagai meneruskan kontrak. Akhir sekali ialah repudiasi. Repudiasi bermaksud menolak kontrak di peringkat awal kontrak. Contohnya, kontrak tersebut telah ditandatangani tetapi pelaksanaan kontrak tersebut belum dilakukan. Seterusnya ialah kemustahilan dan kekecewaan. Penamatan kontrak melalui kekecewaan. Definisi kekecewaan telah diberi oleh House of Lords di dalam kes David Contractors Ltd lawan Farham UDC 1956 AC 696.
Kekecewaan berlaku apabila undang-undang mengiktirafkan bahawa tanpa kesalahan mana-mana pihak, semua obligasi kontrak tidak boleh dilaksanakan kerana keadaan dalam mana pelaksanaan dikehendaki menjadikannya sesuatu yang amat berlainan dari apa yang dijanjikan di bawah kontrak. Seksyen 57(1) telah menyatakan bahawa suatu perjanjian untuk melakukan suatu perbuatan yang sedininya adalah mustahil. Manakala, Seksyen 57(2) telah menyatakan bahawa suatu kontrak untuk melakukan suatu perbuatan yang selepas kontrak itu dibuat menjadi mustahil, atau oleh sebab suatu kejadian yang pembuat janji itu tidak dapat mencegah, maka kontrak itu menjadi tidak sah. Kekecewaan yang disengajakan. Maritime National Fish Limited lawan Ocean Trawlers Ltd 1935 AC 524. Jika kekecewaan itu disebabkan oleh diri sendiri, ini tidak boleh dijadikan alasan untuk melepaskan diri dari kewajipannya di bawah kontrak. Kontrak boleh dilepaskan dengan ketidakmungkinan yang di luar jangkaan. Yang pertama ialah pembinasaan perkara pokok kontrak. Yang kedua, tujuan kontrak yang gagal. Yang ketiga, kematian atau ketidakupayaan. Akhir sekali ialah menyalahi undang-undang dengan tiba-tiba. Pembinasaan perkara pokok kontrak. Pembinasaan sesuatu objek fizikal iaitu perkara pokok kontrak akan mengakibatkan kekecewaan. Contoh untuk kes ini ialah Taylor lawan Caldwell 1863. Plaintiff telah menyewa sebuah dewan daripada defendant untuk satu siri konsert. Dewan itu dengan tidak sengajanya telah terbakar sebelum tarikh konsert yang pertama. Kontrak itu tidak mengandungi peruntukan nyata tentang kebakaran. Plaintiff telah membuat tuntutan ganti rugi daripada segi wang yang dibelanjakan atas periklanan, tetapi defendant berhujah bahawa kemusnahan tempat itu akibat kebakaran membebaskan defendant daripada melaksanakan kewajipan mereka di bawah perjanjian. Mahkamah telah memutuskan bahawa kedua-dua pihak dilepaskan daripada melaksanakan kontrak itu telah kecewa dan oleh itu dia gagal menuntut ganti rugi tersebut. Seterusnya, tujuan kontrak gagal. Suatu kontrak boleh dikecewakan jika peristiwa dengan tiba-tiba menggagalkan tujuan sebenarnya kontrak itu. Contoh kes Krell vs Henry. Defendant telah menyewa satu bilik untuk menyaksikan penambalan perarakan Raja Edward. Oleh kerana keuzuran, perarakan dibatalkan. Mahkamah memutuskan bahawa defendant terlepas daripada kes ini kerana kontrak telah dikecewakan. Kewujudan perarakan telah menjadi dasar kontrak. Kemudian menyalahi undang-undang dengan tiba-tiba apabila pelaksanaannya menyalahi undang-undang akibat pindaan, undang-undang atau arahan mahkamah yang baru dikeluarkan dan sebagainya. Contoh kes Raja Suhari lawan Kim Nam Realty Development Sendirian Berhad. Defendant menjual 2 buah rumah kepada plaintiff, tetapi defendant gagal menyiapkan rumah tersebut dan plaintiff menuntut ganti rugi kerana pecah kontrak. Defendant itu berhujah bahawa kontrak dikecewakan kerana pihak berkuasa. Hujah tersebut ditolak dan mahkamah memutuskan syarat tersebut tidak menyentuh syarat tertentu. Defendant masih boleh melaksanakan kontraknya terhadap plaintiff. Akhir sekali, kematian atau ketidakupayaan. Suatu kontrak mungkin kecewa apabila kematian atau tiada keupayaan telah menghalang suatu pihak daripada melaksanakan obligasi berbentuk peribadi. Kesan kekecewaan mengakibatkan suatu kontrak itu menjadi batal sama sekali, bukan hanya boleh batal, dan ini seterusnya melepaskan kedua-dua pihak dari kewajipan mereka di bawah kontrak. Kesimpulannya, pihak yang berkontrak bebas untuk membuat peruntukan dalam kontrak yang mereka buat. Jika mahu mengetepikan peruntukan Seksyen 15 Akta Undang-Undang Sivil 1956, mereka boleh berbuat demikian dengan menyatakan bahawa sebarang pembayaran yang telah dibuat tidak akan dikembalikan sekalipun berlakunya perkara di luar jangkaan yang menjadikan kontrak tersebut mengecewakan.